selamat datang ke dunia saya. Casey Hamlin Mes. Saya Casey, dan Meksiko adalah rumah saya. Saya sudah tinggal di sini selama 25 tahun, dan sekarang saya adalah warga negara Meksiko. Hari ini kita akan menuju ke pergunungan untuk meneroka sebuah bandar yang menakjubkan, Zacatecas, sebuah bandar batu merah jambu, penuh dengan perak, sejarah, dan kehidupan. Kenapa Meksiko ya? Negara ini seperti alam semesta kecil, di mana setiap sudut menyembunyikan pengembaraan baru dan cerita-cerita yang menakjubkan. Zacatecas sudah lama berada dalam senarai tempat yang saya ingin kunjungi. Perjalanan ke sana juga merupakan pengembaraan besar, karena kita akan masuk lebih dalam ke Sierra Madre. Zacatecas adalah sebuah bandar yang tersembunyi di awan. Orang-orang dan sejarah di sini pasti akan memukau Anda. Ia adalah khazanah yang menunggu untuk diterokai. Med sihing mendetiada benar. Perkara pertama yang membuatkan Anda terpegun tentang Zacatecas ialah warnanya. Bandar ini diselubungi cahaya merah jambu yang hangat, time, point 25, yang datang daripada batu merah jambu yang terkenal. Kebanyakan bangunan diperbuat daripada bahan ini, memberikan seluruh tempat ini rasa yang menawan, seolah-olah dari kisah dongeng. Dan, sudah tentu, ada perak juga. Zacatecas pernah menjadi salah satu pusat perlombongan perak terpenting di dunia. Ini membawa kekayaan yang besar dan membentuk ekonomi global selama berabad-abad. Warisan ini dapat dirasai di setiap sudut, seperti lagu dari zaman dahulu. Tetapi Zacatecas bukan hanya tentang batu dan perak. Ini adalah bandar dengan sejarah seperti buku lama yang berhabuk. Kita akan berjalan-jalan di sekitar pusat bersejarah, tapak warisan dunia UNESCO, melawat lombong perak sebenar, dan mendaki ke puncak Cerro de la Bufa untuk pemandangan terbaik. Zacatecas mempunyai banyak cerita untuk diceritakan, break time 0.25, dan kita di sini untuk mendengarnya, seperti cerita yang semua orang Malaysia tahu, tentang Sang Kancil atau si Tanggang. Wah, atau seperti yang kita selalu kata jom, kita dah bersedia untuk meneroka jantung Zacatecas. Kawan-kawan, ini tempat yang sangat lama. Oh, tengok tu. Tempat ini adalah tapak warisan dunia UNESCO. Korang faham tak? Ia bukan sahaja cantik, tetapi juga penting untuk seluruh dunia. Ini permata yang diiktiraf di seluruh dunia, penuh dengan kehidupan dan sejarah. Sebaik sahaja Anda melangkah masuk, Anda akan rasa kedalaman tempat ini. Sejarah di sini sangat hebat, suasana di sini lain macam, penuh dengan cerita. Keajaiban Zacatecas hidup di sini. Saya sangat teruja. Jom kita tengok. Suasana yang hebat. Tempat ini penuh dengan bangunan kolonial yang cantik. Tiada apa-apa di sini yang palsu. Saya rasa seperti mengembara kembali ke masa lampau, beratus-ratus tahun yang lalu. Betul-betul. Lorong-lorong kecil, jalan-jalan berbatu, berliku-liku. Bangunan-bangunan tinggi menunjukkan usia mereka, menunjukkan perwatakan mereka. Dipelihara dengan sangat baik, hampir tidak dapat dipercayai. Anda boleh lihat dedikasi penduduknya, cinta mereka terhadap tempat ini. Mereka dah curahkan jiwa mereka di sini. Korang faham tak? Ini bukan taman tema palsu. Ini adalah yang sebenar. Setiap sudut membisikkan cerita masa lalu. Hanya perlu mendengar. Dan batu merah jambu ini, Chantera Rosa, ia ada di mana-mana. Seluruh bandar dibina daripadanya. Dan ia memberikan cahaya yang sangat hangat. Dari katedral besar yang megah, hinggalah ke pintu masuk yang paling ringkas, batu ini adalah bintangnya. Ukiran-ukirannya sangat menakjubkan. Cuba bayangkan, tukang-tukang lama mengukir corak-corak rumit ini. Dengan tangan, dengan semangat, dan dengan kemahiran yang luar biasa. Dan bila matahari menyinarinya, seluruh bandar bersinar. Ini syurga juru gambar, pesta untuk mata. Batu ini bukan sekadar bahan binaan, ia adalah seni. Ia adalah jiwa Zacatecas. Jadi, cara terbaik untuk meneroka kawasan UNESCO ini, berjalan kaki. Sudah tentu, bersiar-siar. Biarkan diri Anda tersesat dalam labirin jalanan. Ia adalah pengembaraan. Setiap jalan, setiap dataran tersembunyi, menyembunyikan kejutan. Pusat bersejarah ini sangat besar, sangat besar. Anda boleh berkeliaran berhari-hari, dan masih menemui sesuatu yang baru. Ia adalah jemputan untuk meneroka, jemputan untuk mencari. Simpan peta Anda. Dugs takin dob mempin. Ini adalah sal lob, dan ia sangat cantik. And it's the apelian indes ditemui. Baiklah, ini sesuatu yang korang tak boleh lepaskan. Tengoklah kecantikan yang terbentang di hadapan kita ni. Ini gereja Katedral Zacatecas. Wah, ini bukan gereja biasa-biasa. Ini adalah penemuan yang luar biasa. Sebuah karya seni yang megah, menjulang ke langit biru. Jantung pusat bandar bersejarah, permata mahkota.
Korang boleh nampak ia dari hampir setiap sudut jalan, seolah-olah ia memanggil kita. Saiznya memang menakjubkan. Ia benar-benar membuat korang terpegun. Ini adalah tempat yang menarik korang. Korang hanya perlu berhenti dan mengagumi. Bersedialah untuk terpukau. Dengan keindahannya. Fasad ini, menakjubkan kan? Penuh dengan perincian. Semua diukir daripada jenis batu unik ini, batu cantera merah jambu. Orang kata, ini adalah salah satu contoh yang paling cantik seni bina barok di seluruh Meksiko. Dan bila korang tengok, korang akan faham kenapa. Para santo, para rasul, ukiran bunga yang halus, di mana-mana. Ia seperti sebuah buku yang diukir dalam batu, dihiasi dengan sangat indah. Mereka memanggilnya Ratu Merah Jambu. Permata di antara gereja-gereja di Meksiko, hanya megah dan agung. Ketukangan memang tak dapat dipercayai. Ia berusia ratusan tahun, dan ia masih membuat kita kagum. Bila korang masuk ke dalam, atau sekurang-kurangnya mengintai melalui pintu, melalui gerbang yang menakjubkan ini. Walaupun luaran sangat rumit, bahagian dalamnya selalunya tenang. Kadang-kadang ringkas, kadang-kadang juga dihiasi seperti fasad. Tapi korang akan sentiasa rasa-rasa hormat dan kesucian yang mendalam. Fikirkan berapa banyak sejarah yang telah disaksikan oleh tempat ini. Berapa abad, berapa generasi yang datang ke sini untuk berdoa, untuk berkongsi kegembiraan dan kesedihan. Ia telah berdiri di sini sejak abad ke-11, bukti zaman itu. Sebagai penjaga senyap, korang hampir boleh mendengar gema masa lalu. Gema berabad-abad. Rasa damai yang mendalam akan menyelubungi korang dan memukau korang. Ini adalah tempat suci dalam erti kata yang sebenar. Katedral ini bukan hanya tarikan pelancong, ia adalah hati rohani Zacatecas. Ia adalah pusat komuniti, sebahagian daripada kehidupan seharian mereka. Orang ramai datang ke sini, keluarga bertemu, kehidupan berlaku di sekelilingnya. Ia bukan hanya seni bina, ia adalah tempat yang hidup, bersemangat. Ia adalah sebahagian daripada identiti bandar. Ia adalah mercu tanda dan menara kepercayaan. Ia adalah simbol semangat ketabahan Zacatecas. Kebanggaan penduduknya. Bangunan ini, ia benar-benar adalah hati bandar, hati ukir dalam batu merah jambu. Korangnya perlu melihat, ya? Tak ada keragu. Okey, jom kita tinggalkan gereja sekejap. Dan kemudian, kita sesat dalam labirin jalan-jalan ni. Lorong-lorong kecil dan sempit, atau dipanggil calles dan callejones di sini. Setiap jalan ada cerita sendiri, macam setiap selekoh tu ada rahsia tersembunyi. Ada jalan yang sibuk, dengan kedai-kedai kecil dan ramai orang lalu lalang, manakala yang lain pula sunyi sepi. Kat situ, korang boleh rasa macam cerita-cerita lama sedang berbisik kat korang. Nama-nama macam Chale Tacuba dan Avenida Hidalgo cepat je jadi biasa. Jalan-jalan utama ni menghubungkan bandar kolonial ni. Kat sini, korang betul-betul boleh rasa denyutan nadi bandar. Cara terbaik adalah dengan berjalan tanpa tujuan. Perhatikanlah seni bina yang halus dan korang akan terkejut dengan kehalusannya. Memang istimewa. Seni bina kolonial ni dijaga dengan baik. Korang akan nampak balkoni besi tempa dan balkoni yang penuh bunga. Pintu kayu lama yang kukuh, ada yang bertatahkan logam. Bila korang pandang ke bawah jalan-jalan batu bulat ni, korang macam boleh nampak kereta kuda lalu. Ada juga halaman dalam yang tersembunyi, tempat korang akan jumpa oasis hijau dan juga air pancut. Setiap tingkap, setiap pintu, ada cerita tersendiri. Ini bukan sekadar bangunan, ini adalah mesin masa, bukti kekayaan masa lalu dan kemakmuran. Kehalusan kerja tangan memang menakjubkan, dan pengalaman ni bukan cuma apa yang korang nampak, tapi juga apa yang korang dengar. Bunyi-bunyi jalan lama ni penuh dengan kehidupan. Mungkin korang akan dengar bunyi gitar dari jauh, atau penjual jalanan memanggil-manggil, bisikan perbualan, dan bunyi-bunyi yang datang dari pintu yang terbuka. Kadang-kadang, bau yang sedap datang dari restoran tempatan. Bau roti yang baru dibakar, cili panggang dan manisan. Kehidupan di sini sedang rancak, betul-betul pada masa sekarang. Dalam dinding batu lama ni, dan di jalan-jalan bandar ni, ini adalah muzium hidup, bukan replika yang beku. Ada tenaga kat sini, dan ia sangat mudah berjangkit. Setiap sudut ada penemuan baru. Sebuah dataran kecil yang tersembunyi, satu lokasi yang tak dijangka. Korang akan jumpa gereja kecil, kecil tapi menawan. Dan pemandangan yang tak dijangka dari bumbung. Jaringan jalanan adalah bukti sejarahnya. Dibina mengikut bentuk muka bumi yang berbukit bukau, di mana jalan-jalan lombong membentuk arahnya. Ia berkembang secara semula jadi, bukan jaringan yang dirancang. Dan itulah yang menjadikan bandar ni sangat menarik. Selalu ada penemuan kecil yang menanti. Itu yang paling best bila meneroka bandar.
dan pengalaman berjalan kaki yang paling hebat. Tapi, selain katedral yang megah ini, Zacatecas ada banyak lagi yang nak ditunjukkan. Bandar ini penuh dengan permata seni bina. Teatro Calderón ni tempat yang lama tapi cantik sangat. Bayangkan semua persembahan dan cerita yang dinding-dinding ni dah saksikan. Palacio de Gobierno atau Istana Gobernador adalah pusat kuasa, selalu dihiasi dengan mural. Ia menceritakan kisah Zacatecas dan Meksiko. Dan kemudian, ada rumah-rumah agam yang cantik nih, yang dulu dimiliki oleh raja-raja Perak. Fasada mereka menceritakan tentang kekayaan yang pernah ada di sini. Setiap bangunan menyumbang kepada suasana bandar. Ia seperti simfoni batu dan gaya. Dan bagaimana pula dengan plaza-plaza ni? Mereka adalah paru-paru bandar. Plaza de Armas, betul-betul di sebelah katedral, adalah nadi bandar. Di sinilah penduduk Zacatecas bertemu. Orang ramai berjalan-jalan, kanak-kanak bermain, dan penjual jalanan menawarkan minuman. Dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang indah, ia adalah ruang awam yang luas. Tempat untuk duduk, berehat dan melihat kehidupan berlalu. Menikmati suasana bandar. Plaza-plaza ini adalah tempat pertemuan penting, penuh dengan kehidupan harian. Mereka telah menjadi tempat berkumpul selama berabad-abad. Dan hari ini, mereka masih meriah. Tapi yang paling best adalah keharmonian yang sempurna ini. Anda ada bangunan awam yang besar-besar nih, memang mengagumkan. Dan kemudian, betul-betul di sebelahnya, Anda akan jumpa rumah dan kedai yang lebih sederhana. Tapi, semuanya serasi, semuanya sebati dengan cantik. Ini juga disebabkan penggunaan bahan yang sama, batu cantera merah jambu. Ia mencipta kesatuan visual yang sangat indah. Betul-betul menakjubkan. Dari jalan-jalan yang cerah, sekarang kita menuju ke arah yang sama sekali berbeza. Kita akan masuk jauh ke dalam. Sangat jauh. Ke dalam lombong El Eden yang legenda. Kawan-kawan, ini bukan sekadar lubang di bawah tanah. Lombong ini adalah simbol. Ia adalah asas sejarah Zacatecas. Biji perak yang digali di sini telah membawa kekayaan yang besar dan membina bandar ini. Berabad-abad kerja keras telah berlaku di sini. Bayangkan, bertantan perak telah dikeluarkan dari bawah kaki kita. Saya sudah bersedia. Ini akan menjadi pengembaraan yang hebat. Mari kita lihat rahsia apa yang tersembunyi di El Eden. Pintu masuk ke lombong El Eden terletak betul-betul di tengah bandar. Agak hebat kan? Anda berjalan di jalan-jalan kolonial, dan tiba-tiba di sana, pintu masuk lombong. Agak tersembunyi, hampir tidak kelihatan. Tetapi kemudian Anda melihat papan tanda, dan menemui sebuah kereta api kecil. Anda membeli tiket Anda, dan keterujaan memenuhi udara. Pelancong dan keluarga, semuanya bersama-sama, semuanya ingin tahu. Taklimat ringkas, keselamatan diutamakan, dan sebagainya. Tetapi yang benar-benar menarik adalah perjalanan ke bawah. Jauh ke dalam kegelapan, ke dalam sejarah Zacatecas. Jantung perak bandar berdegup betul-betul di bawah kaki kita. Masa untuk bersiap sedia. Topi keledar wajib, dan berwarna kuning. Cukup hebat. Tiba-tiba saya rasa seperti seorang penjelajah sejati, penuh pengembaraan. Anda patut membawa jaket ringan. Di dalam agak sejuk dan semakin dalam, semakin sejuk. Itu pasti. Di luar udara gunung yang segar dan menyenangkan, tetapi di dalam ia sama sekali berbeza. Itu adalah kesejukan bumi, kesejukan kedalaman. Kita mendengar bunyi, kereta api yang membawa kita masuk. Kecil dan berwarna-warni, bersedia untuk membawa kita lebih dalam. Langkah pertama, ke dalam terowong, itulah yang sedang berlaku sekarang. Mari ke bawah tanah di Zacatecas. Cahaya siang semakin pudar. Kegelapan menyelubungi kita dan lampu-lampu terowong menyala. Tak ketuk. Kereta kecil ini, yang kelihatan macam tram lama, membawa kami semakin jauh, semakin dalam ke dalam lombong. Jauh ke dalam perut bumi. Dinding terowong yang basah dan berkilauan seolah-olah sedang menangis. Pemandu, pelancong kami bercerita kepada kami, dan menunjukkan batu-batu kasar, di mana perak pernah berada. Kami rasa sangat kecil. Terowong-terowong ini digali dengan tangan, bayangkan betapa besarnya kerja itu. Pemandu pelancong menceritakan tentang keadaan yang sukar pada zaman itu, gelap, berhabuk, dan bahaya di mana-mana. Beribu-ribu orang bekerja di sini, ada yang kerana impian, ada yang hanya untuk hidup. Untuk mendapatkan setiap keping perak, orang terpaksa membayar dengan nyawa mereka. Semasa kami menaiki kereta api ini, beban sejarah terasa berat pada kami. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan yang penuh pengorbanan dan ketabahan. Kereta api berhenti jauh di dalam lombong. Peralatan lama ada di situ, berkarat dalam kegelapan. Pemandu pelancong kami bercerita kepada kami kisah-kisah dari lombong ini.
tentang kepercayaan karut mereka, tentang cerita hantu, dan tentang bahaya yang mereka hadapi setiap hari. Pelombong bekerja sebagai satu pasukan, saling menyokong, kerana bahaya dan harapan sentiasa seiring di sini. Perak dari El Eden telah membina bandar Zacatecas, katedral mega ini, rumah-rumah cantik ini dan sebenarnya seluruh asas bandar ini. Sungguh satu perbezaan, kegelapan di bawah tanah dan cahaya terang di permukaan. Untuk memahami Lombong ini, Anda perlu memahami Zacatecas. Impian yang lahir di sini telah mencipta semua ini. Lombong El Eden ni memang tempat yang luar biasa. Tapi ia bukan sekadar terowong yang berselirat tahu, ada kelab malam bawah tanah juga. Namanya La Mina, Kelab Lombong. Bayangkan berpesta jauh di bawah tanah, macam Kazimierz di Krakow, tapi lagi dalam. Ada juga sebuah gereja kecil dengan altar, menunjukkan kepercayaan mendalam para pelombong dan doa-doa mereka untuk perlindungan. Selain itu, ada museum mineral juga. Tengoklah macam mana cahaya menyerlahkan keindahan khazanah ni. Kesan cahaya kat sini memang sangat menakjubkan. Ia mengubah batu-batu ni jadi karya seni yang sebenar, dan bayang-bayang menari-nari kat dinding purba ni. Ini bukan lawatan biasa-biasa tahu, macam melangkah masuk ke dunia lain. El Eden ni tempat yang penuh sejarah, penuh kejutan, dan banyak benda menarik untuk diterokai. Lombong ni penuh dengan cerita, break time point lama dan yang baru. Perlahan-lahan, tapi pasti, kita naik ke atas. Dalam perjalanan pulang ke permukaan, kita dapat merasakan udara yang semakin hangat, kerana cahaya siang sudah dekat. Apabila kita melangkah keluar dari terowong, matahari di Zacatecas terasa hampir seperti mimpi. Kisah-kisah Lombong bergema, pengorbanan bahaya, dan asas perak kota ini. Lombong El Eden bukan hanya di bawah Zacatecas, ia adalah Zacatecas. Bandar batu merah jambu di atas, kita dibina dengan peluh dan impian mereka yang bekerja di bawah. Pengembaraan ini telah menunjukkan kepada kita masa lalu dan masa kini, kegelapan dan cahaya. Kita kembali dengan rasa hormat yang baru terhadap para pelombong dan kekaguman baru terhadap kota ini. Sekarang masanya untuk menarik nafas dalam-dalam udara gunung yang segar dan meneruskan penemuan kita. Selepas kembali ke permukaan tanah, kami terus menuju ke Teleferico. Ia adalah sistem kereta kabel, Anda tahu. Stesen itu penuh sesak dengan orang, betul-betul bersebelahan dengan Lombong El Eden. Kabin-kabin berwarna-warni sedang menunggu kami, bersedia untuk membawa kami tinggi dari tanah. Kereta kabel ini dibina pada tahun 1979, menghubungkan pusat bandar Zacatecas dengan puncak gunung. Selepas membeli tiket, kami melangkah masuk ke dalam kabin, penuh teruja. Bandar terbentang di bawah kami dan semakin tinggi kami naik, rumah-rumah batu merah jambu, jalan-jalan berliku dan cerita-cerita dari setiap sudut semakin jelas di hadapan mata kami. Perhentian seterusnya, Cerro de la Bufa. Kereta kabel meluncur di atas bandar Zacatecas, memberikan kita pemandangan yang sangat cantik. Kita boleh lihat jalan-jalan dan rumah-rumah kecil di bawah, menara-menara gereja, dataran-dataran, dan jalan-jalan bandar yang sempit dan berliku. Rumah-rumah yang diperbuat daripada batu cantera merah jambu berkilauan di bawah cahaya matahari, kerana seluruh bandar terletak di dalam lembah. Perjalanan ini sangat lancar, penuh kejutan tetapi berakhir terlalu cepat. Apabila kita menghampiri Cerro de la Bufa, puncak gunung berbatu itu muncul di hadapan kita. Kabin perlahan-lahan berhenti, dan keterujaan kita semakin memuncak. Ini bukan sekadar alat pengangkutan, tetapi salah satu pengalaman yang paling menarik di Zacatecas. Sejarah bandar ini kini terbentang di hadapan mata kita. Kita baru saja tiba di puncak Cerro de la Bufa, dan udara di sini sungguh segar. Pemandangan ini cantik sangat, macam dalam cat post. Seluruh bandar Zacatecas terbentang luas di bawah kita, sebuah bandar yang dibina dengan batu berwarna merah jambu, dikelilingi oleh gunung ganang. Puncak gunung ini agak sibuk, penuh dengan pelancong, tugu peringatan, dan taman-taman. Gunung ini bukan sahaja cantik, ia juga tempat yang suci, penuh dengan sejarah. Nama Bufa berasal daripada bentuk gunung ini, yang kelihatan seperti pundi kencing babi. Tapi sejarah di sini lebih dalam lagi, macam akar pokok oak. Ia pernah menjadi kubu, dan telah menyaksikan ratusan tahun perubahan. Masa lalu dan masa kini, bandar ini bertemu di sini, seperti dinding lama dengan cerita baharu. Kita sudah bersedia untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah revolusi. Tidak, mari kita bercakap sedikit tentang sejarah.
Sejarah di sini sangat penting. Cerro de la Bufa memainkan peranan besar dalam Revolusi Meksiko. Ini adalah tempat pertempuran terkenal Toma de Zacatecas. Pertempuran Zacatecas, yang berlaku pada Jun 1915, adalah saat yang sangat penting. Ia adalah pertempuran yang menentukan. Pancho Villa dan Division Utara beliau, bersama Felipe Angeles, bertanya justitsetsing it sinim nungtin tentara persekutuan. Kemaping ni Charles par Artis Spring. Ia memecahkan tulang belakang rejim Huerta. Ia adalah titik perubahan. Berdiri di sini, Anda hampir boleh mendengar gema pertempuran. Kepentingan strategik bukit ini jelas untuk semua orang. Anda mungkin telah perasan patung-patung berkuda yang besar. Mereka berdiri di plaza, megah dan dramatik. Mereka menghormati wira-wira pertempuran Zacatecas. Pancho Villa, Felipe Angeles dan Panfilo Natera. Mereka menunggang kuda, seolah-olah akan menyerbu ke medan perang. Tetapi mereka bukan sekadar patung. Mereka mengingatkan kita tentang keberanian, pengorbanan dan perjuangan untuk kebebasan. Mereka memberi kita gambaran jelas tentang skala pertempuran. Bayangkan kekacauan, keberanian dan penderitaan berperang untuk tanah ini. Ini adalah penghormatan kepada saat yang sangat penting dalam sejarah Meksiko. Dan disinilah juga terletaknya Museum Pertempuran Zacatecas. Ia terletak betul-betul di sini. Museum ini didedikasikan untuk pertempuran yang terkenal itu. Jika Anda ingin mendalami lebih lanjut, inilah tempat terbaik. Di dalamnya, Anda akan menemui artefak, gambar dan dokumen. Pameran terperinci akan membantu Anda memahami keseluruhan cerita pertempuran. Anda akan belajar tentang strategi dan kehilangan nyawa. Ini adalah museum yang tersusun rapi, yang memberikan maklumat berharga. Museum ini bergabung dengan sempurna dengan monumen-monumen di luar. Ini menjadikan sejarah lebih mudah difahami dan menarik. Dari sini, memandang ke bawah ke bandar, Anda boleh melihat banyak tempat bersejarah. Anda boleh bayangkan bagaimana askar-askar bergerak maju dan bagaimana pertempuran itu berlaku. Cerro de la Bufa, tapi bukan cuma sejarah revolusi dekat sini. Cerro de la Bufa ni ada cerita-cerita rakyat dia sendiri yang buat tempat ni lagi misteri. Dari setiap sudut, matahari bersinar kat bangunan-bangunan ni, cantik sangat. Tengoklah tu El Cubo Aqueduct. Dan jangan lupa lawat Capilla de Nuestra Señora del Patrocinio ya. Tempat tu tenang sangat, macam suci je rasa. Ini adalah saat yang akan buat korang terpegun. Cerro de la Bufa memang permata Zacatecas. Jadi, perjalanan kita ke Zacatecas akan berakhir. Dan ini memang satu perjalanan yang tak dapat dilupakan. Bandar ini telah mencuri hati kita. Bukan hanya kerana bangunan-bangunannya yang cantik dan sejarahnya yang kaya. Zacatecas telah membuka hatinya kepada kita. Kita telah berjalan melalui pusat warisan UNESCO ini. Berjalan di jalan-jalan lama ini terasa seperti kembali ke masa lalu. Kita telah meneroka Lombong El Eden. Dan kita telah menaiki kereta kabel untuk pemandangan yang menakjubkan. Zacatecas lebih daripada sekadar postcard yang cantik. Ini adalah tempat di mana sejarah hidup di setiap jalan. Ini memberikan makna yang lebih mendalam kepada keindahan bandar ini. Dan Anda dapat merasakannya melalui kehangatan penduduknya. Ini adalah komuniti yang hidup dengan budaya yang kaya. Bandar Batu Merah Jambu ini mempunyai hati emas. Anda sedang merancang perjalanan ke Zacatecas. Nah, ini ada beberapa tips untuk menjadikan perjalanan Anda semeriah perjalanan ke Krakow. Musim bunga dan musim luruh memang cantik, tapi Zacatecas cantik sepanjang tahun. Macam orang selalu cakap, tak ada cuaca buruk, cuma pakaian yang tak sesuai. Cara terbaik untuk terokai bandar ni adalah dengan berjalan kaki. Anda boleh jumpa tempat-tempat paling cantik dan selesa, macam jalan-jalan kat Bandar Lama Warsaw. Naik kereta kabel teleferiko ni wajib. Itu cara terbaik untuk tengok pemandangan dan jadikan perjalanan Anda lebih seronok. Ada banyak pilihan tempat menginap di Zacatecas. Dari rumah tumpangan kecil sampai hotel mewah, Anda pasti akan jumpa yang sesuai dengan Anda. Jangan lupa cuba makanan tempatan. Memang sedap sangat, macam masakan nenek Anda sendiri. Merancang itu kunci untuk perjalanan yang berjaya. Sentiasa bersedia. Mar Arkov sejati. Tinggal di Zacatecas kurang-kurangnya 2 is galo unsaturated pada masa anak to group tadi dengan senti. Ini adalah menjadi berdinit pati basing pinari, sama seperti luar tanah itu. Jadi, apa yang membuat Zacatecas begitu tidak dapat dilupakan? Bagi saya, ia adalah batu berwarna merah jambu yang cantik. Cara ia bersinar dalam cahaya pagi dan petang sangat ajaib, seperti keluar dari buku cerita.
dan lokasinya yang mengagumkan di tengah-tengah pergunungan Sierra Madre. Kemana sahaja Anda memandang, Anda akan menemui pemandangan yang mengejutkan dan cantik. Sejarah di sini begitu hidup sehingga Anda hampir dapat merasakan kekayaan era perak. Seperti Anda kembali ke zaman barok, semua elemen sejarah ini sebati dengan indah dalam pemandangan bandar. Dan akhirnya, ia adalah faktor X, suasana keseluruhan. Ia mempunyai ciri khas yang tidak dapat Anda temui di tempat lain. Ia adalah gabungan keindahan, sejarah, budaya, dan jiwa yang menakjubkan. Sungguh tidak dapat dilupakan. Zacatecas adalah contoh terbaik tentang apa yang diwakili oleh Tapak Warisan Dunia UNESCO di Meksiko. Tapak UNESCO di Meksiko memang sangat istimewa. Ia dipilih karena nilainya yang unik. Ia menceritakan kisah sejarah manusia. Dan Meksiko ada banyak, sangat banyak. Tempat-tempat ini boleh memberikan Anda pengalaman perjalanan yang paling mendalam dan bermanfaat. Pengalaman yang membuatkan Anda berpikir, tersentuh, dan berinspirasi. Meksiko ada 35 tapak UNESCO. Sangat banyak. Setiap satu menunjukkan keperbarkan Meksiko yang luar biasa. Jadi, yang ganjar berjalanan ke Meksiko, jangan lupa untuk meneroka khazanah ini. Perjalanan saya ke Zacatecas akan berakhir. Saya datang ke sini untuk mencari perak, batu, dan keindahan, dan saya telah menemui semuanya. Dan lebih daripada itu, saya pulang dengan inspirasi yang melimpah, dan sedang memikirkan kemana negara hebat ini akan membawa saya seterusnya. Meksiko telah memukau saya, dan saya tidak sabar untuk berkongsi perjalanan ini dengan Anda semua. Matlamat kita adalah untuk menerokai ke semua 35 tapak warisan dunia UNESCO di Meksiko, satu persatu. Dan saya akan bersama Anda sepanjang masa. Jadi bersedialah, ini baru permulaan. Kalau Anda suka perjalanan Zacatecas ini, tekan butang suka. Dan kalau Anda belum, langgan saluran saya dan hidupkan lonceng pemberitahuannya. Sampai waktu itu, teruskan meneroka dan mencari perkara baharu. Jumpa Anda dalam video seterusnya. Dengan kasih sayang dari Meksiko yang indah.